inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Betapa mulianya menunaikan zakat. Nak ubah tak boleh, susah. Itu macam cara dia. Kita panggil ada potensi berpindah kepo kan. Kita panggil apa ni? Minda kepo ni semua ada. Tapi orang hati ni dah lebih sikit daripada sudah minda kepo tu kan. Caranya mestilah mendapat permintaan daripada negeri-negeri dan berlaku untuk penyeragaman. Jadi ada pelbagai kekangan, akhirnya option itu tidak berlaku. Ya. Jadi pilihan yang kedua, yang ini ada ditulis oleh Allahyarham Tuan Haji Muhammad Buruk dalam artikel, ya, iaitu untuk Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita mengikut keperluan hamba-Nya selaku khalifah di atas muka bumi. Sahabat-sahabat pendengar Hidayuddin, Kevin yang bertanya soalan mengenai tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, kita kena tahu bahawa Allah, apa maksud berdamai dengan Allah? Iaitu kita bertaubat, kita memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kecurangan, atas segala kekhilafan, atas segala kegelinciran. Yang ada, yang daripada sihir ahli sihir itu ahli itu sehingga akhirnya dengan kejadian tersebut semua ahli sihir itu kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan, terima kasihku atas penghargaan, janjiku tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya, terangi alam buana. Ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف. Maksudnya,
Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hamba-Nya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 5, 4, 3, 2, 1 Januari 2024. Nantikan perubahan besar kami. Aspirasi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pilihan yang terbaik mendengarkan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Saya Syafiq Saleh berada di Aspirasi IKIM jam 10 pagi sampai 1 tengah hari nanti. Apa khabar untuk anda? Semoga diberkati, diredai hari ini. Ada yang laksanakan apa sahaja rutin harian. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat bekerja juga kalau ada yang bekerja lah. Okay? Sebab ada yang habiskan lagi waktu-waktu ruang peluang ni untuk kita nak siapkan apa sahaja tugasan di hujung tahun kan. Dan tak lupa ada yang dah pun bercuti ke mana arah tujuan itu. Kita harapkan semoga dapat isi dengan aktiviti yang bermanfaat seisi keluarga, sahabat, adik-beradik, ibu ayah terutamanya. Sama-sama kita ingatlah untuk kita raikan masa itu dengan perkara yang baik-baik seisi keluarga. Amin, amin. Okey, baik. Saya nak kongsikan kata dari para asatizah berkaitan dengan jangan terlalu berkhayal tentang dunia. Hiduplah sederhana dan nikmati apa yang ada padanya. Itu yang penting tu, sebab kita ini perlu ada secara hidup bersederhana. Kalau kerja pun tak boleh terlalu kerja. Kalau kita beribadah pun tak boleh terlalu kuat sehingga kan tidak seimbang perkara-perkara lain. Itu semua penting tu. Jadi Islam mengenengahkan tentang sederhana. Jadi sebaik-baiknya kita seimbangkan kehidupan kita dunia akhirat, semuanya baik-baik saja untuk dapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Okey. Baik, cakap tentang berkat, lepas ni kita nak dapatkan lagi keberkatan dari Al-Quran. Kita nak belajar, faham dan terus amalkan ayat suci Al-Quran. Kita fahamkan menerusi rancangan tadabbur bersama dengan Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Okey, jom kita nak berhibur dahulu. Kita nak bersama dengan dengangan lagu Kalimah Cinta Teragung dari Adib Naha. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bermusim tiada batinku meraung
Ucapkan kalimat cinta teragu, jangan menangis. Oh, doa yang terbaik. 5, 4, 3, 2, 1 Januari 2024. Nantikan perubahan besar kami. Assalamualaikum. Apabila dikatakan wanita, tak akan boleh lari untuk fokus pada kecantikan, luaran dan dalaman. Tak kiralah berapa usia sekalipun, nalurinya memang begitu. Wanita apabila mencecah usia 40-an akan mula merasai perubahan yang sangat ketara berlaku pada diri, emosi dan juga fizikal. Sedar atau tidak, ia sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ia merupakan satu cabaran apabila waktu ini kulit akan jadi sangat kering, berkedut, kulit wajah akan berjeragat, akan melendut atau jatuh. Tekstur kulit jadi lebih kasar. Emosi mula terganggu, berlakunya mood swing, kejap sedih, kejap gembira, suka menyendiri, kerap termenung, ada kala marah dan sensitif tanpa sebab. Malah, metabolisme semakin menurun. Apabila usia kita meningkat, masalah kesihatan pula datang satu persatu. Ini semua disebabkan oleh hormon estrogen yang mula menurun. Hormon ini sangat penting untuk wanita bagi mendapatkan kulit, emosi, fizikal dan juga dalaman serta luaran yang sihat dan seimbang. Puan-puan yang dirahmati Allah, usia akan datang tanpa kita minta. Namun, kita boleh bantu untuk tidak alami semua simptom tersebut yang boleh mengganggu kehidupan kita. Alhamdulillah, awet muda Go dari Puteri Alia telah banyak membantu ramai wanita untuk kembali ceria, bahagia dan yang paling penting lebih yakin menjalani hidup walau berapa pun usia kita. Kesihatan dan kecantikan adalah tanggungjawab kita sendiri. Dengan satu tindakan kecil mampu merubah kehidupan lebih membahagiakan untuk diri dan keluarga. Untuk kami bantu, boleh hubungi kami di nombor 010 400 7232 atau 019 221 7232. Follow kami di TikTok Founder of Puteri Alia ataupun IG Puteri Alia dan Facebook Puteri Alia HQ, insya-Allah. Kota Baru 89.8. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita di Aspirasi 10.1. Pagi ini sambung lagi pengajian kita menerusi di dalam rancangan Tadabbur. Okey, jom anda boleh sama-sama tonton juga di Facebook, di YouTube IKIM sebab kita ada salah langsung dekat situ. Kita boleh sama-sama nak buka Quran untuk tadabbur sama-sama dalam perkongsian kita pada kali ini. Tapi sebelum tu, jom nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur yang dah pun ada bersama kita dekat konti ni mengalu-alukan kehadiran Dr. Samsul. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, syukur. Masya-Allah. Khabar baik. Baik seadanya. Sihat Okey. Alhamdulillah. Masya-Allah. Walaupun dalam keadaan yang cuaca mendung-mendung hujan ya. Sihat insya-Allah. Tenang-tenang. InsyaAllah. Itulah kan. Yang itu yang utama tu kan. Yang penting jaga kesihatan. Betul-betul kan. Walaupun kita ke mana arahnya, ke arah mana yang kita pergi itu pun sama-sama kita doa banyak-banyak kan. InsyaAllah. Dan ingatkanlah dalam apa saja perjalanan kita, jangan lupa ibadahnya kan. Itu yang utama. Doktor, jom kita nak buka lagi Quran. Jom kita nak sama-sama faham dan kita amalkan lagi. Okey. Kita nak sambung dalam tadabbur surah Al-Fajr. Okey.
Anda boleh buka Quran sama-sama dan kita nak hayati lagi. Kalau minggu lepas kita sama-sama tadabbur sampai ayat yang ke-7 dalam surah ini. Baik, Doktor, kita sambung lagi. Silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dikasihi DJ Syafiq dan seterusnya kepada para pendengar kita di Radio IKIM FM yang diharapkan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dirahmati Allah Ta'ala di mana saja mereka berada, insya-Allah. Amin. Baik, kita sambung lagi perbicaraan kita dalam tadabbur surah Al-Fajr, iaitu kita dah sampai tak silap saya pada minggu lepas ayat yang ke-8. Okey. Ya, ayat yang ke-8 kita ambil daripada ayat yang ke-7 itu irama dzatil imad allati lam yuqlaq mithluha fil bilad, ya. Kita dah habis kat situ. Baik. Jadi hari ini kita akan ambil lagi daripada ayat yang ke-9 sampai ke ayat yang ke-14 dulu. Ya. Baik, saya akan bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa thamud alladhina jabu sahra bil wad wa fir'aun dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Baik, kita ambil daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-7 ke-8 dah kita jelaskan berkenaan dengan kaum Ad, ya, yang membina bangunan di negeri Iram yang tidak ada bandingannya, dan kemudiannya Allah menghancurkan mereka. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan kita berkenaan dengan golongan orang-orang yang derhaka kepada Allah, ya. Baik, kaum Ad Allah dah ceritakan dan kita dah tafsirkan, dan kali ini kita cerita tentang kaum Samud pula, ya. Yang dikatakan kaum Samud ini, dan terhadap kaum Samud Allah kata yang memahat batu-batu besar di lembah, di wadi yang disebutkan Wadil Qura ataupun tempat tinggalnya, ya. Dan juga terhadap Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang hebat dan kukuh dan mempunyai pasak-pasak. Dan seterusnya yang ke-11, semuanya itu adalah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Yang ke-12, lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Yang ke-13, lalu mereka melakukan dengan banyaknya. Yang ke-13, dengan yang demikian Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. Yang ke-14, sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan membalas, terutama balasan nanti di hari akhirat. Baik, itu adalah merupakan kisah-kisah golongan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya di sini Allah membawa perumpamaan kaum Ad yang mereka itu membina bangunan-bangunan yang sangat hebat di negeri Iram, dan begitu juga kalau kita lihat kaum Samud yang memahat batu-batu di tempat yang kita katakan padang pasir. Ya, kalau kita tengok dekat situ, kita boleh tengok sampai hari ini kesannya itu masih ada. Kalau kita pergi ke Madain Saleh, ya, kalau kita pergi ke Madinah tu, nanti ke atas lagi tu dia ada Madain Saleh. Nanti kita akan dapat tengok macam mana dia orang punya bangunan-bangunan yang dipahat daripada batu-batu besar, gunung-gunung yang besar, lalu mereka jadikan tempat tinggal. Dan perkara itu memang sangat hebat. Ya, sangat hebat. Sehingga kan kalau kita lihatkan dari segi teknologinya, hari ini baru adalah teknologi macam tu. Tapi kita tak boleh bayangkan macam mana di zaman itu mereka mempunyai ketamadunan, kehebatan seni pahat ini, sampai boleh jadi cantik macam tu. Ya, dan sebagaimana kita sebutkan sebelum ini berkenaan dengan kalau kita pergi ke Petra contohnya, ke Jordan, itu juga setengah daripada pendapat para sarjana mengatakan tinggalan daripada kaum Nabitian, ya. Kaum Nabitian ini juga dikatakan sebahagian daripada kaum Samud yang mereka ini mempunyai kemahiran dalam memahat gunung-gunung, batu-batu yang keras, yang ukiran di batu, sehingga akhirnya mereka membuat tempat tinggal. Itu memang hebatlah, kalau kita tengokkan perkara itu, kagum kita tengok.
tetapi dengan kehebatan yang Allah bagi pada mereka, dengan kekuatan yang Allah bagi pada mereka, kebijaksanaan, namun mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka itu azab yang berupa dikatakan didatangkan suara yang sangat kuat, angin yang sangat kencang, dikatakan berlakunya di situ gegaran gempa bumi yang sangat dahsyat yang menyebabkan akhir mereka mati begitu saja. Baik, itu adalah merupakan akibat untuk kita daripada kaum Ad, kaum Samud. Kemudian disebutkan juga tentang Fir'aun, yang dikatakan Fir'aun ini juga adalah merupakan satu manusia yang Allah berikan kepada dia nikmat, yang Allah berikan kepada kerajaan yang besar. Dikatakan Fir'aun lazil autad, dan bagi Fir'aun itu ada pasak-pasaknya, ada bangunan-bangunan yang besar. Hari ini kalau kita pergi kat Mesir, kita tengok Masya Allah memang hebat. Dia punya makamnya pun dah hebat, bayangkan istananya macam mana, kan? Begitu punya hebat teknologi yang ada di waktu itu, dan dia mempunyai pasak-pasak. Dalam tafsir Ibn Katsir menyatakan pasak-pasak digunakan untuk apa? Untuk menghukum orang-orang yang engkar pada dia. Dia letakkan pasak-pasak tu dan beri tontonan kepada orang umum yang tidak mahu mentaati dia, menyebabkan rakyatnya sangat takut kepada dia, kan, sampai akhirnya dia mengaku Tuhan. Itu kita katakan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi rakyatnya sangat takut pada dia, dan malah kalau kita lihatkan macam mana dia membuat kaum Bani Israel tu, siangnya tu untuk kerja untuk dia, malam baru kerja untuk diri sendiri dan keluarga. Bayangkan, dah letih-letih daripada pagi subuh tu sampai ke maghrib kerja untuk dia. Lepas daripada itu baru boleh kerja untuk kamu, untuk cari makan dan sebagainya. Dan kalau tidak mahu berbuat yang demikian, engkar, dia akan bunuh dan letakkan di pasak-pasak itu akan jadi contoh kepada orang lain. Ini yang dikatakan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Malah dia membunuh anak-anak lelaki di kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka untuk dijadikan hamba-hamba melampias nafsu mereka saja. Jadi ini satu perkara yang kita katakan satu bentuk kezaliman. Sebab tu Allah mengatakan alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu bermaharajalela di negeri masing-masing. Dengan sedikit nikmat yang Allah bagi pada dia, dengan sedikit apa kita katakan kesenangan, dia rasa lupa dengan apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada dia. Jadi ini satu benda yang Allah menyatakan fa'aktharu fiha al-fasad, dan banyak di situ kerosakan yang terjadi, pembunuhan, pertumpahan darah, dan berbagai-bagai lagi kezaliman yang berlaku. Fasabba alaihim rabbuka sautal azab, dan kemudiannya Tuhanmu telah mencurahkan ke atas mereka berbagai-bagai paluan azab. Kita tahu Fir'aun dia mati tenggelam dengan tenteranya mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu hebat Fir'aun, kalau kita lihatkan patutnya kita tengok dia matilah di medan perang sebagai hero, tapi dia mati hanyalah dengan air, yang mana air itu adalah makhluk Allah yang paling lemah. Dan seolah air itu berkata kepada dia, hai Fir'aun, bukan kata Allah kamu nak lawan dengan aku saja, kamu nak lawan, kamu dah tak mampu. Air saja. Makhluk Allah yang paling lemah. Sedangkan dia mengaku Tuhan. Dia kekuasaan dia kuat bertahun-tahun kan. Dia kata dia Tuhan, kan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, kata dia. Tapi Allah matikan dengan air yang hanya merupakan makhluk Allah Ta'ala yang lemah. Jadi ini di antara satu bentuk kehinaan juga yang Allah berikan kepada Fir'aun. Jadi begitu Allah mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dan mencurahkan kepada mereka ini azab yang bertalu-talu. Inna rabbaka labil mirsad, dan sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan membalas, iaitu terutama balasan di hari akhirat. Itu satu bahagian yang kita dah bincangkan berkenaan dengan Suratul Fajar yang kita sebutkan. Ada 4 bahagian dulu, iaitu pertama menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman beribadah sepanjang masa, khususnya di ketika mana waktu haji. Tapi ada juga keterbalikan daripada orang beriman tu, orang yang kufur pada Allah Ta'ala, dan mereka itu diberikan azab Allah Ta'ala. Itu bagian pertama. Jadi kita masuk kepada fasa yang kedua pula, berkaitan dengan kekayaan dan kemiskinan adalah ujian daripada Allah. Jadi bermula daripada ayat yang ke-15. Jadi Allah menyatakan perkara itu sampai kepada ayat yang ke-20. Jadi kita baca daripada ayat yang ke-15 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا. Baik, pada ayat yang ke-15 sampai ayat ke-20 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji manusia dengan kekayaan dan kemiskinan. Ya, sadaqallahul azim. Baik, ayat yang ke-15 dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, dia tak mahu bersyukur, tapi terus bercakap dengan takabur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan aku. Nampak? Jadi dia rasa Allah Ta'ala bagi dia kelebihan sikit, bagi kelapangan sikit, bagi ketinggian pangkat sikit, dia rasa Tuhan telah memuliakan aku. Jadi dia rasa dia boleh buat apa saja yang dia nak lah. Kan? Dan sebaliknya apabila diuji dengan Tuhannya, dengan disempitkan rezekinya, dia tidak sabar, bahkan dia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi bila Allah bagi ujian sikit, dia rasa macam Tuhan dah meninggalkan dia. Sedangkan itu adalah ujian untuk dia, dan kita tahu ujian Allah Ta'ala timpakan kepada manusia tak lain tak bukan adalah untuk menghapuskan dosa, ataupun tak untuk meningkatkan darjat kita nanti di hari akhirat. Tapi dia tak dah terima benda tu. Jadi inilah sikap manusia. Bila Allah Ta'ala uji sikit, dia mula mengeluh. Ya? Bila mana Allah bagikan kepadanya itu kelapangan, kemewahan, kekayaan, dia rasa tenang, senang dan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikap manusia lah. Sikap manusia. Sebab tu kita dengan nikmat ni dikatakan bahawa bila dalam hal-hal keduniaan, jangan tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, tengok orang yang bawah daripada kita. Maksudnya kalau kita ni kita katakan ada rumah yang sederhana, kan, tak payahlah nak tengok sangat yang besar-besar yang kayangan tu, kan. Kalau Allah bagi rezeki lain cerita, kan. Tapi kalau kita tidak ada peluang untuk jadi macam mereka, hati jangan susah, kerana kita tahu kehidupan kita ni sementara. Kita usahakan apa yang ada, kan. Kalau kita ada kereta, kita syukur, sebab ada orang yang tak ada kereta naik motor, kadang-kadang naik basikal lagi, kan. Jadi kerana tu dalam hal dunia ni jangan tengok orang yang di atas, tengok yang di bawah, kan. Dan kalau dalam hal akhirat pula terbalik, tengok orang yang di atas kita, jangan tengok orang di bawah. Kalau kita setakat mengekalkan semayang, contohnya kan 5 waktu, ada orang yang boleh kekalkan semayang tahajudnya setiap malam. Dia punya sunat-sunat nafilahnya tu dikawal, dia jaga betul-betul, qabliyah ba'diyahnya, kita patut rasa cemburu. Kan? Kalau dia boleh khatam Quran satu bulan 2 kali, kita khatam Quran setahun sekali, kita patut cemburu. Jadi untuk hal akhirat jangan tengok yang di bawah, tengok yang di atas. Barulah kehidupan kita tu akan jadi kita katakan terarah kepada kehidupan untuk akhirat. Itu dia, ya. Jadi ini di antara benda yang Allah Ta'ala telah jelaskan kepada kita, sikap manusia, ya. Dan pada ayat ke-17 Allah mengatakan, jangan demikian, sebenarnya kata-kata kamu itu salah, bahkan perbuatan kamu, wahai orang yang hidup mewah, lebih salah lagi. Kamu tidak memperdulikan, malah tidak memuliakan anak yatim, malah kamu menahan apa yang berhak kamu menerimanya, dan kamu tidak akan menggalakkan orang untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Ayat yang ke-18. Dan yang ke-19, dan kamu sentiasa makan harta pusaka dengan rakus, dengan tidak membezakan halal dan haramnya. Ayat yang ke-20, serta kamu pula sayangkan harta secara tamak lupa. Saya boleh baca ayat ni, kan, memanglah kita tengok diri kita, kan, memang Allah uji kita dengan harta, Allah uji kita dengan kemewahan, Allah uji kita dengan kesenangan, kan. Kadang-kadang kita lupa sahabat-sahabat kita yang tidak ada, kita katakan, kemampuan, kan. Itu pada konteks kita, kan. Dan kadang-kadang kita ada juga rasa dalam hati, kadang-kadang bila kita tak sempat nak bagi. Contohnya kadang orang datang minta kat kereta kita, kan. Kita terpaksa sebab lampu dah hijau, nak kena jalan, kan. Kita terasa macam alah, tak sempat nak bagi kat dia, kan. So kita doakan dia agar dia juga dapat rezeki daripada orang lain. Paling tidak kita doa. Tapi saya tak faham macam mana raja-raja Arab boleh tengok penderitaan di Palestin tu macam tu aja. Saya tak faham yang tu, kan. Paling tidak kita ni pun sikit-sikit pun kita rasa,
Kita rasa macam alamak tak sempat nak bagi kan. Paling tidak kita bagi RM2. Apalah salahnya? Apalah nilainya RM2 tu dengan nak bagi daripada apa yang kita ada kan. Contohnya kadang-kadang kita bagi RM5. Tengok keadaan lah kan. Kita bagi RM10 kan. Ikut keadaan kita, ikut kemampuan kita. Maksud ada juga rasa nak bagi bila tengok orang dalam keadaan kesusahan. Tapi dalam keadaan sekarang ni sahabat-sahabat kita di Palestin dengan keadaan tertekan sangat, dalam keadaan sekarang musim sejuk, dalam keadaan yang tidak ada makanan, minuman, anak-anak dalam keadaan kelaparan. Saya tak faham macam mana orang yang di sekeliling mereka tu, penguasa-penguasa lah, rakyat ni nak bangun, nak bangkit, nak bantu kan. Tapi raja-raja mereka ni ataupun golongan-golongan bangsawan kayangan mereka ni boleh macam tutup mata je kan. Jadi kita rasa macam satu kita pelik kan, kita datang tak ada soal, satu lagi geram pun ada kan. Kan tak rasa tanggungjawab. Betul kan. Jadi bila benda tu kita lihat kan, kita rasa macam tak ada hati turut ke dia orang nak tengok anak-anak dalam keadaan kelaparan. Dan ikut disebahkan berapa ribu anak-anak yang telah mati disebabkan serangan daripada rejim Zionis Yahudi laknatullah tu. Betul. Jadi ini satu benda yang kita dapat lihat betul depan mata kita. Bila kita baca Al-Quran ni, dapat tengok betul depan mata kita. Inilah yang terjadi. Kita cerita Firaun. Firaun dah tak ada. Tapi Firaun zaman sekarang ni kita dapat lihat macam mana Yahudi itu dia membunuh anak-anak Palestin dengan tak ada rasa keprimanusiaan. Atau Firaun itu perangai Firaun. Jadi ini satu benda yang kita rasakan macam benda yang terjadi kan. Maksudnya benda hak dalam Quran ialah benda tu cerita di zaman itu. Tapi konteks dia kekal sampai sekarang. Ada sampai sekarang. Dan kita nampak betul tentang kebenaran Al-Quran. Jadi inilah benda yang kita fikir-fikirkanlah bersama kan. Sampai bila nak sebutkan benda ni saya rasa macam sedih dan tak ada bahasa lagi nak cerita kesedihan, nak gambarkan kesusahan yang dialami oleh sahabat-sahabat Palestin kita. Kan? Sampai peringkat kita nak kata apalah nak jadi sekarang ni. Kan? Inilah satu benda yang kita kata luahan perasaan yang boleh kita buat, kita doa lah. Kan? Doa untuk mereka dalam sembahyang kita, dalam tahajud kita, kan? Kita doa untuk turun nazilah agar Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini kelepasan dan diberikan kepada mereka ini kita katakan sebagai sesuatu yang dapat untuk melegakan hati mereka kan. Dan kalaulah mati itu sebagai satu jalan untuk keluar daripada kemelut dan krisis kehidupan ni, kita kata kan itulah bendanya yang terbaik untuk Allah Ta'ala jadikan kepada mereka kan. Jadi ini kita tak tahu, semua dalam lipatan rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita mengejar masa sebenarnya kan. Okay. Jadi itu perkara yang kedua, disebutkan bagaimana Allah menguji manusia dengan kekayaan dan kemiskinannya pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Baik, kita pergi pada perkara yang ketiga, iaitu penyesalan manusia yang tenggelam dalam kehidupan dunia dan hari kiamat nanti. Dan perkara itu dinyatakan Allah Ta'ala pada ayat yang ke-21 sampai ke-26 jadi kita bacakan. Allah menyatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'azzibu 'adzabahu ahad wala yusiqu wafaqahu ahad. Sampai ke ayat yang ke-26 yang bermaksud jangan sekali-kali bersikap yang demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atas dan apa yang ada padanya itu diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedangkan malaikat berbaris-baris bersiap sedia untuk menjalankan perintah, serta diperlihatkan neraka jahanam pada hari itu. Maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik. Waktu tu barulah mereka ni teringat nak melakukan kebaikan, tapi sebenarnya dah terlambatlah kan. Dan bagaimana ingatan itu boleh berguna lagi kepada mereka. Jadi Allah tempelak lagi kan. Dan dia berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik
untuk hidupku di sini. Maksudnya mereka dalam keadaan yang menyesal. Kalaulah aku ni berada dalam keadaan yang menyediakan amal kan di dunia, maka lebih baiklah keadaanku di sini. Maka di sinilah kalau kita lihatkan manusia itu dah dalam keadaan yang tersepit, yang kita katakan terdesak, sehingga akhirnya perkara itu sebenarnya tidak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Maka pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyiksa seperti azab yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggu ni. Jadi ini kalau kita lihatkan Allah menceritakan kepada kita betapa perkara itu adalah merupakan satu perkara yang sangat dahsyat azabnya, ya. Dan dah banyak kali juga kita ceritakan bagaimana perkara itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam Quran bagaimana seksaannya teramat sangat, ya, sehingga akhirnya manusia berada dalam keadaan yang sangat menyesal dengan apa yang mereka telah lakukan di atas muka bumi ini. Ya, jadi ini yang kita katakan sesuatu yang dah tak ada lagi gunanya penyesalan mereka itu. Ya, jadi ini satu benda yang Allah nak memperingatkan kepada kita. Ya, jadi perkara itu Allah ingatkan kepada kita supaya kita ini bersiap-siaplah ketika mana kita di dunia dan melakukan amal-amal kebaikan yang semampu kita buat seboleh-bolehnya. Kan? Jadi jangan lupa berbuat amal sebelum datangnya kematian kita ini. Sebab tu bila ada yang kematian datang tu, kita sendiri terfikirkan, ya Allah, nak buat balik amal, dah tak sempat dia tu. Dan mereka kadang-kadang hanya nak bersedekah sikit saja. Nak buat baik nak bagi kan, nak bagi sedekah sikit kan. Tolong orang tu kan. Jadi ini satu benda yang Allah tunjukkan kepada kita betapa perkara itu sangat-sangat dikatakan menyesal, ya, bagi orang yang Allah Ta'ala tentukan mereka itu di dalam neraka. Baik. Jadi ini pada fasa yang ketiga, iaitu manusia akan menyesal dengan apa yang mereka lakukan kerana mendapat azab yang sangat berat di hari akhirat. Baik, pada fasa yang terakhir, iaitu penghargaan Allah Ta'ala terhadap manusia yang sempurna imannya, iaitu pada ayat yang ke-27 sampai ke-30 dengan ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ayat ni sangat masyhur kan. Kalau kita lihatkan, ya, maksudnya setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhlak, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, iaitu dengan nafsu mutmainnah, tenang, ya. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan radha meredai, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Jadi cerita ni kalau kita tengokkan dalam asbabun nuzul yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti, menceritakan ada kisah mengatakan ini adalah merupakan kisah yang diturunkan ketika masa Hamzah dia meninggal. Nabi SAW sangat sedih, tapi Allah nak memberitahu kepada Nabi SAW bahawa sesungguhnya Sayyidina Hamzah berada dalam keadaan yang disambut oleh Allah dan para malaikat. Dan ada yang menjelaskan tentang kisah Sayyidina Osman, ya, yang dia itu adalah merupakan orang-orang yang dikatakan sentiasa menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Ta'ala, mengembirakan hati Nabi SAW, sehingga dia dengan mengembirakan hati Nabi, Allah dan malaikat mengembirakan dia juga. Kan? Itu di antara kisahnya yang disebutkan dalam setengah kitab. Dan disebutkan ketika mana Ibn Abbas dia nak meninggal dunia, ya, dikatakan ketika mana dia nak meninggal dunia, ketika mana dia telah meninggal dunia, dikatakan ada satu cahaya yang masuk ke dalam biliknya itu, dan dia pergi ke bawah bahagian jenazahnya, dan ketika mana beliau itu diletakkan ke dalam perkuburan, maka di waktu itu terdengarlah cahaya itu membaca ayat ini, dan tidak diketahui dari mana kedatangan cahaya tersebut. Di Taif, ya. Sebab itu disebutkan dalam setengah kitab bahawa sesungguhnya bila mana seseorang itu nak meninggal dunia, malaikat akan sentiasa membacakan ayat ini kepada dia. Jadi kalau orang yang sentiasa dilindungi Allah Ta'ala, sentiasa beramal dengan kebaikan, dikatakan sebelum dia meninggal, dia akan dengarkan
bacaan ni. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah sampai habis. Ya. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan amma innal malaku sayaqulu laka hadha indal maut. Ingatlah sesungguhnya malaikat akan mengatakan hal ini kepada kamu di saat engkau meninggal dunia. Jadi ini satu perkara yang kita katakan akan dapat dialami oleh orang-orang yang beriman. Baik, ada satu kisah ya yang disebutkan oleh Hafiz Muhammad Ibn Munzir Al-Harawi ya, disebutkan dalam satu kisah berkenaan dengan ada sekumpulan umat Islam ya, di zaman kekhalifahan Ja'far Al-Mansur ya. Disebutkan bahawa sesungguhnya ada tentera Islam yang ditawan oleh kaum Rom ya, tentera Rom ya. Dan kemudiannya bila dikumpulkan semua tawanan Islam ini, tentera Romawi ini telah menawarkan akan agama Nasrani ini kepada tentera Islam. Daripada sekian banyak umat Islam yang ditangkap itu, tentera yang ditangkap itu ada 3 orang yang murtad. Ada 3 orang yang murtad. Yang pertama, yang kedua, ketiga murtad. Yang keempat dan yang seterusnya mereka tetap berada di atas agama tauhid, agama kebenaran. Tak kira mati pun matilah. Akhirnya Raja Romawi ini buat apa? Dia pun pancung tentera yang keempat, dan kepalanya itu diangkat dan dilempar ke dalam sungai. Sedangkan di waktu itu rakyat raja ini seronok bersorakan kerana kekalahan umat Islam. Dan kemudiannya bila mana kepala ini dilemparkan ke dalam sungai, tak lama kemudian kepala ini pun tumbuh. Dan dengan tak semena-mena dia memandang kepada sahabat yang telah murtad dan disebut fulan, ketahuilah Allah menyambut aku dengan keadaan yang sangat baik. Dan dia telah membaca ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang menyebabkan di waktu itu raja dalam keadaan yang terkejut, kawan-kawan dia yang murtad itu dalam keadaan yang terkejut, malah rakyat yang melihat keadaan suasana itu juga dalam keadaan yang terkejut, yang menyebabkan akhirnya rakyatnya semua masuk Islam. Dan mereka di waktu itu juga menumbangkan akan raja tersebut. Dan 3 orang sahabat yang murtad tadi akhirnya melihatkan akan karamah yang berlaku pada sahabat yang telah meninggal dunia itu, maka akhirnya dia telah bertukar kepada Islam kembali. Jadi ini yang dinukilkan oleh Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. Jadi hebat sebenarnya ya, sambutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman ni, sehingga kan Allah menyatakan, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha meredai. Cuba Syafiq bayangkan, Syafiq berada di satu tempat, istana raja. Kita sampai kat depan istana, kita tak masuk istana, tapi kita dipanggil oleh raja daripada dalam dengan diisytiharkan nama kita untuk dipersilakan masuk ke dalam istana raja. Mana lebih hebat? Kalau kita masuk dengan iringan guard, kena isi borang kan, tentulah kita kata macam itu biasa. Macam kita masuk IKIM kan, saya sebagai tetamu kena isi dulu kan, isi borang, kita kena lapor dekat guard kan, kita kena tulis nombor kereta dan sebagainya. Cuba bayangkan ketua pengarah IKIM tunggu kita dekat depan pintu kan. Cuba bayangkan, iring kita masuk, jemput kita masuk, tunggu kita kan. Special kan. Istimewanya tetamu yang begitu kan. Tetapi mestilah tetamu tu hebat, bukanlah macam kita kan. Jadi itulah ibaratnya bila Allah Subhanahu Wa Taala menjemput ahli syurga ni, sebelum masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala jemput mereka, mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kamu dalam keadaan, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha meredai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah. Jadi ini yang katakan berita gembira untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang mencintai Allah, yang pastinya Allah tak akan mensia-siakan cintanya itu. Nanti kita jumpa Allah dalam keadaan yang redha meredai, insya
InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Baik, saya rasa itu je yang kita dapat kongsi. Betul. Saya kembalikan kepada Syafiq. InsyaAllah. Terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Kita harapkan semoga dalam kita bawakan perbincangan ini kita dapat belajar lagi, faham lagi dan terus amalkan. InsyaAllah dalam Al-Quran itu kita bongkarkan kisahnya, keistimewaannya dan juga mukjizat Al-Quran itu yang akan terus dapat sinar-sinarkan kita sampai hari kiamat nanti. InsyaAllah. Kita akan teruskan lagi untuk siaran tadabbur kita untuk sesi yang akan datang. Kita akan buka pula surah Al-Balad sama-sama. Nanti kita buka dan kita fahamkan di situ. Baik, okey. Kita berakhir di sini doktor. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi doktor untuk pertemuan akan datang. Jumpa tahun depan. Oh, kan? Sekejap je doktor. InsyaAllah. Allahu Akbar. Dalam hari tahun depan. Orang kata dah nak sampai ke penghujung dah 2023 ni. Kita jumpa tahun 2024. Siaran untuk 2024 insyaAllah. Moga baik-baik untuk kita. Baik. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti berbicara kita menerusi rancangan tadabbur dan kekal bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Johor Bahru 106.2 FM. 5, 4, 3, 2. 1 Januari 2024. Nantikan perubahan besar kami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Di pandangan mata, dalam budi, dalam kata-kata, tiada bil Quran, waj'alhu lana Beri anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kecintaan itu datang dengan berbagai tindak balas dan perasaan. Cinta terhadap kekasih tidak hanya berdiri dengan rasa cinta itu sahaja. Ia disusuli dengan aneka ragam emosi dan perasaan. Antaranya, kerisauan seorang kekasih terhadap keselamatan kekasih yang dicintainya. Perasaan yang sedemikian pernah dialami oleh seorang wanita Ansar lantaran cintanya yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabarani meriwayatkan ketika tersebar meluas berita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam gugur di medan Uhud, seorang wanita bergegas ke medan perang untuk memastikan kebenaran berita itu. Dalam perjalanannya, wanita itu bertemu seseorang yang ikut perang. Dia bertanya, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lelaki itu menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahmu telah gugur di medan tempur. Wanita itu bertanya lagi, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lelaki itu menjawab, baginda dalam keadaan baik-baik sahaja. Perasaan cinta dan perhatian wanita itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi cinta dan perhatiannya terhadap ayahnya sendiri. Wanita itu meneruskan perjalanannya kerana mahu melihat sendiri keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanannya, dia sekali lagi bertemu dengan seseorang yang ikut berperang. Dia bertanya, apa yang terjadi kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang itu menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamimu telah gugur di medan tempur. Wanita itu bertanya lagi, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lelaki itu menjawab, baginda dalam keadaan baik. Tidak, demi Allah, sehingga aku melihat baginda dengan mata kepalaku sendiri, ujar wanita itu. Dia meneruskan perjalanannya. Ketika bertemu dengan orang lain, dia kembali bertanya hal berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya tetap sama, baginda dalam keadaan yang baik. Namun wanita itu tetap tidak berpuas hati dan belum tenang sehinggalah dia dapat melihat sendiri keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meneruskan perjalanannya yang akhirnya
wanita itu dapat bertemu dan melihat langsung akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada baginda, setelah bertemu denganmu, setiap musibah menjadi tiada makna bagiku. Subhanallah, inilah kerisauan seseorang yang mencintai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar kematian ayah dan suaminya tidak menjadi beban yang mendukakannya saat mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya dalam keadaan yang baik dan selamat. Kecintaannya kepada baginda mengalahkan cinta dan kasihnya kepada manusia lain, sekalipun terhadap ayah dan suaminya sendiri. Bagaimanakah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google dan Apple. Di aplikasi Plus dan di mana-mana. Muat turunnya sekarang menetik Ikan siakap buah papaya ayuh di dengan kiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah, menggabungkan dua konsep penting, iaitu jangan lagi bersama ASNB untuk urusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. لبيك اللهم لبيك. Baca talbiyah, Mat. Iyalah, Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah, Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je, Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari Bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Terdengar sayung surah dibaca, sayungnya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita
anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim? Jaring sempit seluas pusara, soal bicara terus berulang. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mama bumi. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata yang pergi tak kembali lagi. Selamat tinggal atas semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Terpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata yang pergi tak kembali lagi. Amalan dan takwa jadi bekalan sejahtera kiat pulang ke sana. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM